serata negeri. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh kepada Setia Kusuma Dance Group dari Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Mereka terdiri daripada pelajar tahun 2 hingga tahun 6 pernah mendapat naib Johan di Kids Got Talent 2022, tempat kelima dan Johan Busana Emas di Festa Universiti Kebangsaan Malaysia 2022 dan tempat ketiga peringkat Negeri Selangor di Festival Apresiasi Seni untuk Semua FASU sebagai tahun 2023. Ukiran berkeluk keris berseni diasah selia Ketua Biduanda. Kehadiran Datuk Seri ke majlis ini menambah ceria semua yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor. Yang berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Timbalan Situ Kerajaan Pembangunan. Yang berusia Puan Salwana binti Ahmad, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Dr. Jafri bin Abu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusia Ketua-Ketua Jabatan dan Wakil Agensi. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan Datin Paduka, rakan-rakan industri media, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan limpah kurnianya kita berikan kesihatan dan kesempatan untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen MBSA ini untuk menjayakan Majlis Penyerahan Program Bantuan Sekolah tahun 2023. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor di dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan rahmatnya jua majlis ini berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Alhamdulillah Datuk Seri, untuk kehadiran pada pagi ini saya dilaporkan oleh urus setia menjangkau daripada jemputan yang kita jemput Datuk Seri 2 kali ganda saya dikabarkan, dan kepada semua tetamu jemputan kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Bicara disusun menitip rayuan mendamba kurnia ditunaikan hajat. Doa di pohon moga diperkenankan berjaya di dunia bekalan di akhirat.
Hadirin yang dihormati sekalian, agar majlis kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahid bin Ishaq, penolong mufti kanan bahagian fatwa dari Pejabat Mufti Negeri Selangor, bagi memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkura, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami daripada segala kekurangan dan dosa. Juga kepada kedua ibu bapa kami yang banyak berjasa, para guru yang telah menasihat dan mendidik, ahli keluarga dan kaum kerabat jauh dan dekat, sahabat dan rakan-rakan yang membantu, para pemimpin yang sentiasa berbakti, seterusnya kepada sekalian muslimin dan muslimat yang dikasihi. Allahumma ya man indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, di pagi yang penuh barakah ini, bersempena dengan majlis penyerahan program bantuan Sekolah Negeri Selangor bagi tahun 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor, kami menadah tangan memohon agar setiap sekolah di negeri ini menjadi tempat lahirnya cendekiawan dan pemimpin cemerlang, menjadi tapak semayan kepada benih perpaduan dan kasih sayang, serta menjadi tunjang jati diri negarawan terbilang. Ya Allah, kurniakanlah kepada seluruh para guru kemahiran dan kesabaran yang tinggi dalam menyantun dan mendidik. Suburkanlah dalam jiwa anak-anak kami dengan sifat cintakan ilmu pengetahuan, serta hiasilah mereka dengan akhlak yang baik dan terpuji. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon agar segala usaha kami dalam memperkasa sektor pendidikan ini dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, dilipat gandakan pahala dan ganjaran padanya, serta dijadikan contoh tauladan kepada generasi yang akan datang. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang diberkati dan diredai, dan perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang dijauhi dari segala musibah dan dosa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lindungilah negeri kami serta negara tercinta ini dari segala musibah dan wabak penyakit, dari sebarang perpecahan dan pergolakan, dan dari segala ancaman musuh luar dan dalam. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon segala hajat kami diterima dan diperkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahid atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya mari sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Salam kita Selangor. Selangor memastikan bidang pendidikan sentiasa dimartabatkan. Tidak berapa lama lagi saya akan menyerahkan bantuan-bantuan untuk keseluruhan sekolah-sekolah yang perlu diberikan bantuan di negeri Selangor, dengan meliputi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah-sekolah agama rakyat dan juga sekolah-sekolah swasta di negeri Selangor.
Sebanyak 988 buah sekolah akan menikmati sumbangan keseluruhan 26.5 juta dan ini adalah tahun pertama sumbangan kita turut meliputi sekolah-sekolah kebangsaan di mana tahun-tahun sebelum ini tumpuan hanya diberikan untuk bukan sekolah bantuan penuh kerajaan saja. Jadi tekad kita pastikan pendidikan bermartabat. Kita Selangor. Pergi ke kota, beli selasih, sayang saudara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Majlis kini dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan juga salam kita Selangor. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Timbalan SUK Selangor, yang berusaha Tuan Muhammad Zahri bin Samingun, Timbalan Setiausaha Pengurusan Negeri Selangor, yang berusaha Dr. Jafri bin Abu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha ketua-ketua jabatan, yang kita raikan para pengetua, guru-guru besar, wakil-wakil sekolah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama dalam satu program yang kita panggil sebagai tekad pendidikan, dan salah satu tekad itu ialah penyampaian sumbangan bantuan untuk sekolah-sekolah di negeri Selangor Darul Ihsan. Di awal pagi ini, marilah kita merakamkan rasa syukur di samping memberikan tahniah dan seterusnya memberikan tepukan gemuruh kepada panitia dan urus setia yang dapat meneruskan aktiviti dan program ini dan seterusnya dapat menyampaikan sumbangan kita pada tahun ini dengan lebih awal berbanding pada pengalaman beberapa tahun yang lepas. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebenarnya dalam minggu ini sahaja saya telah menyertai dan bersama-sama dalam 3 aktiviti yang melibatkan warga pendidik dan juga sektor pendidikan negeri Selangor. Bermula pada hari Selasa yang lalu, sekitar jam 12.30 hari ataupun 10.30 pagi, saya bersama-sama dengan warga pendidikan Petaling dalam menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada guru-guru dan juga pegawai pendidikan daerah Petaling utama yang terlibat dalam aktiviti pendidikan dan seterusnya memberikan kecemerlangan dan pencapaian mereka. Baru semalam, saya turut menyampaikan sebahagian daripada 709 penerima daripada keseluruhan 8,000 guru-guru di daerah Gombak bersama dengan 1,000 tetamu di Majlis Anugerah Pencapaian Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Gombak yang berlangsung semalam, dan saya sempat menyampaikan kepada mereka yang terlibat dengan cemerlang. Beberapa minggu yang lepas, pihak Majlis Menteri Besar Incorporated ataupun MBI, Menteri Besar Diperbadankan, turut telah menjelaskan beberapa landasan tentang tekad pendidikan. Di samping kita meluncurkan semula tekad tuition rakyat yang telah kita kembangkan, yang saya sebutkan kita telah meningkatkan 10 kali ganda di kalangan warga murid yang menerima inisiatif daripada program tuition rakyat.
Bermula dalam 6,500 orang pada tahun 2017-2018. Hari ini tahun 2023 kita ada 65,000 anak-anak di tingkatan 4 terutamanya menerima tuition percuma yang dikendali oleh pihak kerajaan negeri bersama-sama dengan pihak MBI dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang membanggakan, itu semua kita lakukan in-house dengan izin. Dengan kepakaran di bawah Jabatan Pendidikan Negeri, membina modul pendidikan dan juga kelas tambahan dan tuition, diikuti kaedah dan cara penyampaian dengan video dan di atas talian yang disiapkan dengan kepakaran oleh guru-guru daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dengan sedikit anjakan daripada pihak MBI. Dan alhamdulillah, saya semak di seluruh Malaysia, kitalah sebuah negeri yang mempunyai gabungan yang lengkap daripada membantu pelajar-pelajar kita yang berdepan dengan masalah untuk lulus dalam SPM dan juga tidak berkemampuan untuk menikmati tuition yang ditawarkan di luar sana secara percuma sejumlah 65,000, dan pihak MBI berbesar hati menambah peruntukan tahun ini dengan RM5 lagi untuk duit makan tengah hari kepada pelajar-pelajar itu. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini semua dilakukan oleh pihak kerajaan negeri dengan penuh kepercayaan dan juga dengan pengharapan bahawa kita ingin mengekalkan konsistensi dan juga keampuhan kedudukan kerajaan negeri dan juga negeri Selangor. Bila hari ini orang sebut tentang Selangor, bukan saja orang rasa bangga, ada juga yang rasa cemburu. Kerana di negeri ini kita telah menunjukkan kemampuan kita yang besar dalam bidang ekonomi. Nak sebut apalah, nak dikata kita makin mundur, kita makin perlahan. Graf dan data tidak menunjukkan dan malahan menunjukkan selain daripada itu. Ataupun tidak boleh menipu. Kali pertama saya diberikan tugas selaku Menteri Besar Negeri Selangor. Sumbangan kita kepada KDNK ialah 23.7%. Yang paling tinggi di Malaysia, hampir 25%. Kalau tuan-tuan dengar ucapan pemimpin-pemimpin masa ketika itu, dia akan sebut 25%, 1/4. Tetapi angka yang tepat ialah 23.7%. Alhamdulillah, walaupun kita berdepan dengan beberapa ketidaktentuan. Ketidaktentuan di peringkat persekutuan sebagai contoh. Ketidaktentuan cuaca yang dipanggil sebagai climate change. Cuaca berubah dengan mendadak, berdepan dengan banjir. Dan kita kena ingat, masih ingat, saya rasa masing-masing ada pengalaman tahun 2020, 2021, kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Tetapi angka yang ditunjukkan daripada tahun ke tahun, 23.7, naik menjadi 24.2 pada tahun 2020. Naik pada tahun 2019. Naik menjadi 24.3 daripada 24.2 naik 24.3 pada tahun 2020. Daripada 24.3 di tahun 2021, sumbangan KDNK kita ataupun sumbangan ekonomi negeri Selangor kepada nasional adalah 24.8% pada tahun 2021. Dan data statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara terbaru dalam tempoh seminggu 2 minggu ini, kita telah mencecah sumbangan KDNK kita sebanyak 25.5% pada tahun 2022. Nak sebut apalah tentang Selangor, kita masih lagi sebagai penyumbang utama ekonomi negeri, sebagai getaran utama yang menggerakkan dan menampan ekonomi negeri, negara juga, dan menjadi sumber kepada pembangunan dan menunjukkan tren pembangunan kemajuan di samping pelaburan, peluang pekerjaan. Kadang-kadang orang sebut tentang pelaburan masuk, tapi kalau kita semak dengan datanya, kita semak dengan lebih detail, jumlah peluang pekerjaan, jumlah projek yang masuk dalam setiap investment year yang dilaporkan, Selangor akan mencatatkan selalu angka yang paling tinggi, yang paling menawarkan peluang pekerjaan yang besar. Justru
Kita tak boleh hanya berdiam diri dengan pencapaian-pencapaian itu. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pentingnya juga pada hari ini kita kena bersedia. Kita telah bersedia masuk umur 60 lebih selepas merdeka. Selangor telah memainkan peranan yang penting, terus berkembang sejak tahun 90-an, 80-an, sekarang menjadi ekonomi yang besar di Malaysia. Dan pentadbiran ini serta kepimpinan pada hari ini berazam dan bertekad ingin mengekalkannya untuk 50 hingga 100 tahun lagi. Selangor kekal cemerlang sebagai negeri paling maju, paling moden, paling tinggi pencapaian ekonominya di Malaysia. Salah satu daripada akar penting itu, salah satu daripada inisiatif untuk mengekalkan relevansi itu sudah pasti bukan hanya membina garis-garis ekonomi, merencana dan melakar pelan pembangunan negeri sebagaimana yang ada dalam rancangan Selangor pertama. Kita juga kena mengukuhkan sistem pendidikan agar sumber daya manusia atau yang dipanggil sebagai human capital, modal insan ataupun manusia yang kita lahirkan di negeri ini boleh mengisi ruangan tersebut dan bertanggungjawab untuk mengekalkan negeri ini sebagai negeri yang paling berdaya saing, paling maju dan menjadi kebanggaan Malaysia pada hari ini dan pada masa depan. Justru kerajaan negeri merangka daripada program Tunas untuk program pendidikan awal kepada anak-anak. Tak cukup dengan Tunas, kita ekstrakan lagi dengan Cikgu Anis khusus untuk anak-anak istimewa atau anak-anak kurang upaya, supaya program yang kita panggil sebagai early intervention dapat dilaksanakan dengan berkesan. Tak cukup dengan program khas di sekolah khas, kita sekarang ini juga melatih guru-guru tadika supaya mereka ada kemahiran dan kemampuan untuk melatih dan mengawal anak-anak kurang upaya ini supaya mereka tidak tersisih dan tertinggal. Itu contoh yang kecil. Kita laksanakan tuition rakyat sebagai contoh yang saya sebutkan tadi. Dari 6,000 dah jadi 60,000. Kita perkasakan program-program Yayasan Selangor. Kita lahirkan program sebagaimana contohnya Selangor Bitara. Apa dia Selangor Bitara? Program untuk kita mencari pelajar-pelajar di secondary school ataupun di sekolah menengah yang kita nak pupuk, yang kita nak lahirkan supaya mereka ni boleh pergi top 50 university in the world. 50 universiti terbaik di dunia. Dan daripada sekolah menengah sampai dia graduate di peringkat universiti, ia akan ditaja sepenuhnya. Apakah kita sebut saja? Tidak. Sekarang pelajar itu ada dah hampir graduate. Kita dah taja seorang pelajar bermula umur dia 16-17 tahun. Anak 2 orang doktor di UiTM University, dihantar ke Royal Surgeons College of University of Ireland yang melahirkan ramai graduan yang baik. Dan pelajar itu hampir cemerlang dengan 1 juta ringgit Malaysia ditaja kepada pelajar itu. Dan kita berazam tiap-tiap tahun kita nak cari best brain, best student untuk kita hantar ke top university in the world supaya mereka boleh balik dan mentadbir dan mengurus negeri pada masa depan. So, saudara dan tuan-tuan sekalian, kita tidak hanya bicara tentang the lowest, kita tak hanya bicara untung yang the top, kita juga nak mengangkat dan menguruskan serta memperbaiki yang di pertengahan supaya mereka boleh dipertingkatkan. So, ada program-program lain yang kita gariskan. Ada program-program seperti program di bawah Yayasan Selangor. Program Hypers sebagai contoh, yang mendidik pelajar-pelajar yang belum cemerlang atau separa cemerlang untuk diperkemaskan dan dipertingkatkan. Dan insya-Allah dengan hubungan yang akrab kini kembali dengan Kerajaan Persekutuan, saya percaya ia boleh dilipat gandakan pencapaian, walaupun dalam beberapa tahun pencapaian kita sudah ada peningkatan. Orang kadang-kadang agak memperlekeh kita. Peningkatan kita 1.34, 1.4. Tapi dia tak tengok negeri Selangor ni ada hampir 1 juta pelajar. Tadi saya bersama dengan Dr. Jafri cakap kita ada 62,000 guru-guru. Besar sekali. Kita ada lebih 900 buah sekolah keseluruhan. Dan itu merupakan cabaran besar kepada kita. Bukan hanya sumber manusia,
tetapi menitik beratkan kualiti, mempertingkatkan agar yang kurang cemerlang menjadi cemerlang, memastikan mereka mendapat sertifikasi atau kelulusan asas. Tidak ketinggalan, kita tak lupakan tentang pendidikan agama. Antara program yang saya perkemaskan dan tambah lagi ialah untuk pelajar-pelajar tahfiz di negeri Selangor. Kita mempunyai tahfiz yang paling banyak di Selangor, di Malaysia. Dalam angka kita saja hampir 400 institusi tahfiz yang swasta dan milik kerajaan negeri. Kita ada Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, MITS. Itu memang di bawah kelolaan Mak Jais, Jabatan Pendidikan Jais. Tapi kita ada banyak sekolah-sekolah tahfiz swasta. Anggaran kita hampir 20,000 sekolah-sekolah, 20,000 pelajar yang ada di negeri Selangor. Tak ketinggalan kita ada sekolah-sekolah menengah agama yang cukup banyak. Sekolah-sekolah agama swasta. Sebut sajalah Al-Amin, Al-Huda, Al-Khira, Safiatun Najah, dan banyak lagi kalau saya nak habiskan. Alhamdulillah mereka berkembang biak dengan besar. Walaupun baru-baru ini ada beberapa suara-suara yang dipertimbangkan ataupun ada suara-suara mempertikaikan, kononnya kita menghalang sesuatu pembinaan baru. Ada cakap kita nak tutup. Saya dah semak, Ustaz Zawi semak dengan gabungan. Alhamdulillah, tak ada pun satu notis tutup. Kita cuma minta mereka untuk memenuhi keperluan-keperluan sewajarnya, supaya pelajar-pelajar ini terjaga. Kebenaran merancang. Apakah atas nama sesuatu kononnya nak meningkatkan nama agama, kita tutup sebelah mata aspek keselamatan? Tak boleh. Sebab saya juga dididik dan diajar tentang usul fiqh. Dalam usul fiqh, selepas menjaga agama, kita kena menjaga nyawa. Ia tidak boleh dibiarkan dan diselampingkan. Tapi mungkin kerana masanya dah hampir tiba dekat-dekat dah ni, nak jadikan isu. Tapi saya percaya kerajaan negeri masih lagi committed, termasuk menjadikan anak-anak tahfiz. Dan kita perkenalkan program TVET khas untuk tahfiz. Kita perkenalkan SPM Fast Track untuk tahfiz. Kalau pelajar-pelajar tahfiz ini lulus tahfiz, belum ada SPM, ada Fast Track yang dibuat oleh UNICEF dan juga oleh Jabatan Agama Islam. Tiap-tiap tahun ratusan daripada mereka kita bantu untuk dapat SPM. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun begitu kita bukan hanya cakap program, perisian, aplikasi, tawaran, tapi kita juga bantu daripada segi infrastruktur. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ingin sampaikan bantuan ini. Dan ini kali pertama kita beri bantuan kepada lebih 900 sekolah, 988 buah sekolah. Dan 988 buah sekolah ini meliputi sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, meliputi sekolah-sekolah kebangsaan, meliputi sekolah-sekolah persendirian agama, meliputi sekolah-sekolah tahfiz, dan meliputi banyak semua sekolah-sekolah yang memerlukan. Dan saban tahun kita tak pernah gagal, malahan angkanya menunjukkan peningkatan. Saya bincang dengan Datuk Teng tadi, tahu angka kita mula berapa. Yang ada data di sini pada tahun 2009, angka kita ataupun pertambahan kita ataupun dana yang kita berikan hanyalah pada kadar 6.4 juta ringgit Malaysia. Sebelum itu sebenarnya tahun 2008 kita dah mulakan, tak silap saya 4 juta ringgit Malaysia lebih kurang. Kita naikkan jadi 6 juta. Tahun lepas telah mencecah 25 atau 25 juta. Dan tahun ini alhamdulillah 2023 kita cukupkan jadi 26.5 juta. Keseluruhan sejak 2008 sampai sekarang kita dah membantu ataupun kita telah meningkatkan daripada segi infrastruktur, kemudahan dan sebagainya ini lebih daripada 280 juta ringgit Malaysia di dalam tempoh 15 tahun pentadbiran dan pengurusan ini diberikan amanah untuk menguruskan negeri dan juga negara kita. Jadi insya-Allah sumbangan-sumbangan yang kita berikan mungkinlah kadang-kadang tak terlalu besar, tapi tidaklah terlalu kecil. Saya harap dapat membantu sekolah-sekolah
Dan kali ini kita turut rangkumkan sekolah-sekolah kebangsaan, walaupun di pihak federal dan persekutuan menambah 100 juta untuk infrastruktur sekolah pada tahun 2023. Kita harap dengan kerjasama yang semakin erat di antara kita, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri, dengan PITAS sebagai contoh, dengan gabungan sekolah-sekolah persendirian dan sebagainya, gabungan sekolah-sekolah persendirian Cina, gabungan sekolah-sekolah persendirian agama dan sebagainya yang telah terbina, kita dapat mengukuhkan sistem pendidikan kita. Kerana di tahun-tahun mendatang, insya-Allah, kalau kita terus diberikan amanah dan tanggungjawab ini, kita akan mengukuhkan dalam beberapa sektor. Pertama, kita akan mengukuhkan sektor ataupun peningkatan teknikal dan vokasional, pengenalan teknikal dan vokasional di peringkat menengah dan juga di peringkat rendah. Ini tidak begitu kerap dilakukan, tapi negeri harus terlibat sama kerana kita memerlukan pelajar-pelajar berkemahiran. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, pada ketika ini di pihak tertinggi kerajaan negeri atau di pihak institusi kerajaan negeri, kita telah terlibat memperkayakan dan memperkemas bidang teknikal dan vokasional. Kita buat STDC, bukan tukar nama saja, tapi kita kerjasama dengan Apple. Kita kerjasama dengan The Sound System, insya-Allah bulan 9 ini. Kita kerjasama kita telah kerjasama dengan Siemens, dengan Festo and Technical University of Munich. Lepas ini kita nak turun ke sekolah menengah supaya pelajar-pelajar yang grade cemerlang, yang pintar juga masuk teknikal dan vokasional, kerana bidang ini sangat diperlukan dan masih banyak kekosongan yang perlu diisi, tetapi kita belum cukup beef up atau kita belum cukup memperkemas bidang teknikal dan vokasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita akan lakukan sudah pasti, kita akan menangani masalah sains, teknologi dan matematik. Ini isu besar yang harus kita tangani di sekolah rendah, di sekolah menengah. Bertahun-tahun, dalam tempoh 10 tahun lepas, kita berdepan kekurangan yang signifikan dalam bidang engineering. Malahan kelulusan dalam bidang matematik juga rendah. Kita kena buat sesuatu. Saya tahu ada program STEM, promosi STEM, sains teknologi dan sebagainya. Kita perlu perkukuhkan ini, insya-Allah kerajaan negeri dengan bantuan beberapa unit kita akan terlibat bersama dengan sekolah. Kerana apa? Kerana zaman ini adalah zaman itu. Zaman sains, teknologi dan mathematics. Hari ini orang sebut tentang ChatGPT. Semalam telah ada satu aplikasi baru ganti Twitter. Saya pun lupa nama dia. Apa nama dia? Oh, banyak juga dah daftar. Saya belum daftar lagi. Ada ChatGPT. ChatGPT baru 7, 8, 10 bulan lepas. Ada artificial intelligence ataupun kepintaran buatan. Dan banyak perkara yang kita perlu perkemas. Kalau anak-anak kita tak ada kefahaman, tak ada basic idea about science, technology and mathematics, kemungkinan kemajuan pembangunan kita akan diisi oleh orang lain. Ataupun kita akan tertinggal dalam program pembangunan kita. Ketiga, insya-Allah dalam pengukuhan pendidikan agama dalam negeri, Selangor sebagai contoh telah meneroka bidang kajian kitab-kitab turah. Kita nak lihat kajian itu secara sistematik. Hari ini pun masih berlangsung di Masjid Negeri. Rentetan daripada festival turas kita, satu kajian yang bersilibus di Masjid Negeri yang akan kita lancarkan dalam awal tahun depan ataupun bulan 10 nanti. Kita nak turut perkenalkan perkara-perkara ini di peringkat pengajian-pengajian agama supaya asas pendidikan agama itu dapat dilihat. Di samping terus memperkemas infrastruktur, kemudahan, cara kita pengendalian dan juga memperkemaskan kelulusan. Saya nak bagi jaminan kepada gabungan sekolah-sekolah swasta yang mungkin ada wakilnya di sini, insya-Allah selepas kita selesai tahfiz ini dalam masa beberapa bulan, kita akan pergi untuk sekolah-sekolah ini. We try to legalize sekolah-sekolah swasta yang belum sempurna daripada segi pendaftaran, kerana kita tak niat nak tutup, kita akan perkukuhkan dan pastikan mereka selamat dan mereka boleh dapat mendidik anak-anak kita dan generasi kita. Sebab bukan baru, bukan satu. Kita ada ADNI, kita ada sekolah private yang lain. Negeri ini terlalu banyak dan rencam yang harus kita uruskan. InsyaAllah, minta maaf mungkin agak terlewat kita tangani, tapi kerajaan negeri bersedia tangani. Bukan muat niat kita nak tutup, tapi nak pastikan anak kita selamat dan generasi kita selamat. Dan hari ini, di samping kita memberikan peruntukan sebanyak 26.5 juta
yang kita akan agihkan kepada 988 buah sekolah. Pada hari ini juga saya mengumumkan beberapa perkara tambahan baru khas supaya ia dapat mengukuhkan program pendidikan di dalam negeri kita. Pertama, saya mengumumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor telah membuat keputusan untuk menyediakan 2 bidang tanah. Yang pertama, untuk Pusat Pendidikan Al-Amin Gombak bagi meningkatkan dan memperbesarkan sekolah pendidikan Al-Amin, sekolah swasta pendidikan Al-Amin. Dan yang kedua, sebidang tanah juga yang telah disediakan untuk Sekolah Menengah Persendirian Cina Pinhua yang akan didirikan untuk menambah dan memperbesarkan permintaan Sekolah Menengah Persendirian Cina. Dalam pada masa yang sama, kita juga tidak lupa sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil. Hari ini juga kerajaan negeri menyediakan peruntukan tambahan 300,000 untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil ladang Midland supaya mereka dapat menguruskan dan menyediakan asrama yang telah dibina oleh pihak kerajaan negeri dan boleh diuruskan untuk diisi pelajar-pelajar di tempat-tempat tersebut. Jadi dengan itu kita berharap agar tekad pendidikan yang kita laungkan hari ini bukan sekadar retorik. Kita bukan hanya bicara masa lepas 6 juta, 4 juta saban tahun kita bagi sekolah. Saya bukan hanya bicara hari ini 26.5 juta sekolah, tanah dan juga duit asrama yang kita siapkan. Tetapi saya juga telah bicara dan juga sediakan rangkaan kita, jangkaan kita untuk 50 tahun ke 100 tahun ke hadapan. Semoga pelan kita akan dimakbulkan dan boleh dilunaskan. Semoga kita dapat sama bangunkan bidang ini yang akan dikenali Selangor bukan sebagai negeri industri saja, tetapi negeri yang menyediakan pendidikan yang syumul, yang sempurna, yang baik untuk anak-anak kita dan generasi masa depan. Semoga Selangor kekal hebat dan unggul 100 tahun lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Dipohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal di atas pentas sebagai acara seterusnya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, majlis seterusnya akan disambung dengan penyerahan program bantuan sekolah negeri Selangor tahun 2023 kepada wakil-wakil sekolah. Untuk itu dijemput Yang Berhormat Tuan Ganabati Rao dan Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Johari Anwar untuk ke atas pentas bagi bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bagi menyampaikan penyerahan. Dipersilakan. Dimulakan dengan kategori sekolah jenis kebangsaan Tamil. Sekolah jenis kebangsaan Tamil akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 5 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh SJKT Bestari Jaya dari Kuala Selangor dan SJKT Bukit Beruntung dari Hulu Selangor. Dipersilakan SJKT Bestari Jaya dan SJKT Bukit Beruntung untuk naik ke pentas bagi mewakili penerima bantuan kategori sekolah jenis kebangsaan Tamil. Seterusnya, kategori sekolah menengah persendirian Cina. Sekolah menengah persendirian Cina akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 2 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh Sekolah Menengah Hin Hua dari Kelang dan Sekolah Menengah Huang Hua Persendirian dari Kelang. Dipersilakan untuk menerima daripada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Seterusnya, kategori sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah jenis kebangsaan Cina akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 6 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh SJKC Batang Kali dari Hulu Selangor dan SJKC Yuchih Bestari Jaya dari Kuala Selangor. Seterusnya, kategori sekolah mubalik dan sekolah menengah jenis kebangsaan.
Sekolah Mubarik dan sekolah jenis kebangsaan akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 1 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh SK Methodist Teluk Datuk dari Kuala Langat dan SMJK Yuhua dari Hulu Langat. Seterusnya, kategori sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 1.5 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh SMK Kajang Utama dari Hulu Langat dan SK Seri Utama dari Sabak Bernam. Dan bagi kategori terakhir, kategori sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat akan menerima sejumlah ringgit Malaysia 11 juta. Kategori ini akan diwakilkan oleh Sekolah Agama Rakyat Al-Muhajirin dari Hulu Langat dan Kafai Madrasatul Ikhwan dari Kuala Selangor. Dijemput kepada semua penerima untuk bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor di atas pentas. Dipersilakan. Dipersilakan juga Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, Yang Berbahagia Dr. Jafri bin Abu dan Yang Berusaha Puan Salwana binti Ahmad untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang gemuruh kepada semua penerima sekolah-sekolah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Ganapati Rao, Yang Berhormat Tuan Hilo Sian dan Yang Berbahagia Datuk Johari Anwar berserta Div Kehormat di atas kesudian menyampaikan penyerahan bersama-sama Datuk Menteri Besar Selangor sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, seterusnya adalah sesi penyerahan surat kelulusan bagi permohonan pemberi milikan tanah kerajaan. Untuk itu, dipersilakan Yang Berusaha Puan Nur Azlina binti Abdul Aziz, Pegawai Daerah Gombak untuk ke atas pentas bersama-sama Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan. Dijemput Pusat Pendidikan Al-Amin Gombak untuk menerima surat kelulusan bagi permohonan pemberi milikan tanah kerajaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis kini menjemput pula Yang Berusaha Tuan Syahman bin Jalaluddin, Pegawai Daerah Kelang untuk menyerahkan surat kelulusan bagi Daerah Kelang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Dipersilakan Sekolah Menengah Persediaan Cina Pin Hua Klang yang akan diwakili oleh Dr. Chia Song Kun, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah Menengah Pin Hua Klang. Dipersilakan. Dipersilakan kedua-dua penerima untuk bergambar bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, seterusnya majlis akan diteruskan dengan sesi sidang media. Untuk itu dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri bersama-sama Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim, Yang Berhormat Tuan Ganabati Rao, Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian dan Yang Berbahagia Datuk Johari Anwar ke sesi sidang media. Dipersilakan.